Hai calon-calon SPM Smektar, bakal mahasiswa-mahasiswi satu masa nanti insya-Allah. Salam ceria, apa kabar semua? Cikgu harap kamu semua sehat-sehat saja dan sentiasa bersemangat positif. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, cikgu teruskan ke sesi motivasi ringkas yang bertajuk hebat. Okey, mari kita terokai setiap huruf atau abjad yang mewujudkan, yang membentuk perkataan hebat. Okey, pertama iaitu huruf H. Huruf H. Apa yang dimaksudkan dengan huruf H? H merujuk kepada hari. Okey, hari. Hari ini boleh merujuk kepada harian, apa yang kamu mau lakukan pada hari tersebut. Okey, sebagai contoh, hari ini hari Sabtu, saya rasa saya mau tolong mamak saya lah untuk tanam bunga. Tapi biasanya mamak saya tanam bunga masa petang. Jadi apa saya mau buat pagi dan tengah hari ini? Bila kamu ada fikiran begitu, tanpa kamu sedari kamu telah merancang aktiviti kamu pada hari tersebut. Okey, untuk hari ini juga dia merujuk kepada kamu boleh membuat pengiraan menjelang detik-detik SPM pada tahun depan kan. Jadi kamu boleh buat dashboard kamu sendiri, buat kamu punya satu sistem pengiraan hari menjelang SPM, road to SPM macam gitu ke apa-apalah kan. Okey. Kenapa kita perlu merancang setiap hari kita? Satu kebaikannya supaya kita tidak melalui isu-isu yang sama berulang. Sebagai contoh, guru matematik kamu bagi satu tugasan, satu latihan. Okey, tapi dia tidak tetapkan bila mau hantar, tarikh dan masanya. Jadi kamu pun plan, okey, saya akan buat pada hujung minggu ni. Okey, sampailah hujung minggu, tapi kamu tidak buat apa-apa pun perancangan, tidak ada plan. Sekali masa PDPR subjek matematik, cikgu tu pun tanya, okey sudah siap tugasan yang cikgu bagi? Di situlah kamu mula panik kan? Oh ya, saya lupa pula mau buat hari Sabtu yang lalu. Itulah kebaikannya, kenapa kita perlu merancang. Okey, untuk merancang ini, ikutlah kesesuaian dan cara masing-masing. Ada setengah orang dia suka menulis. Dia ada buku sendiri, buku catatan dia. Comel kan? Okey, buku-buku yang comel ni kamu boleh beli di Mr. DIY atau kamu boleh beli buku biasa dan kamu hias-hias sajalah kan? Ataupun ada setengah orang dia lagi selesa guna telefon pintar saja. Okey, dia type-type di telefon pintar sebagai reminder. Dan cikgu yakin dan percaya ada di kalangan kamu yang pernah dengar gagal merancang bererti merancang untuk gagal. Fikir-fikirkan kata-kata itu. Okey, seterusnya ialah huruf I. Huruf I. I merujuk kepada elak. Okey, elak. Apa model elak ni cikgu? Elak tempat sesak kah? Okey, elak pergi rumah kawan kah? Elak dari berkunjung ke mana-mana kah? Okey. Elak ini merujuk kepada elakkan gangguan emosi, elakkan sifat-sifat negatif. Okey, gangguan emosi yang macam mana? Contohnya, kamu bangun pagi, kamu sudah komplain, kenapalah pagi ni panas betul. Bisingnya rumah sebelah tu, bisingnya diorang ni main saja pagi-pagi, awal pagi orang mau tidur. Bila kamu mulakan hari kamu dengan kata-kata yang negatif, maka emosi kamu akan terganggu dan percayalah sepanjang hari tu kamu akan bad mood saja. Okey, bagaimana pula mengelak sifat negatif? Contohnya bertangguh ataupun malas. Macam mana caranya? Caranya kamu kena sedarkan diri kamu bahawa setiap hari adalah hari yang baru dan kamu perlu melaluinya dengan sesuatu yang baru yang lebih positif. Kalau kamu terus-terusan malas, kalau kamu terus-terusan bertangguh, apa yang akan terjadi? Kesan dia kepada diri kamu sendiri. Okey. Seterusnya lagi,
yaitu huruf B. B merujuk kepada bina. Bina. Apa yang mau dibina ni cikgu? Bina bangunan kah? Bina rumah kah? Bukan. Bina ni bina semangat positif. Okey, bina mood-mood yang gembira, yang ceria. Bagaimana cara untuk membina, mewujudkan semangat-semangat positif ini? Okey, mengikut individu masing-masing dia ada cara sendiri. Ada orang dia suka buat gerakan senam aerobik, senaman ringkas. Ada setengah orang dia suka dengar muzik. Okey, ada muzik-muzik tertentu bila dia dengar dia akan membangkitkan semangat membara dalam diri dia. Sebagai contoh, lagu Gemuruh dari Faizal Tahir ataupun mana-mana lagu yang kamu rasa bila kamu dengar lagu tu dia dapat membakar semangat dalaman kamu untuk terus sentiasa positif sepanjang hari, sentiasa bersemangat sepanjang hari. Okey, itu cara membina emosi ataupun membina semangat positif. Satu lagi, bina merujuk kepada bina hubungan. Okey, bina hubungan dengan sesiapa saja. Okey, di sini cikgu mau merujuk kepada kawan-kawan kamu lah. Contohnya, kamu pernah berselisih faham, pernah bergaduh dengan kawan baik kamu. Mungkin kamu cubalah untuk bina kembali hubungan kamu, saling memaafi, kamu mulakan dulu. Dan lepas tu, bila keadaan sudah okey, masing-masing sudah dapat menerima kesilapan masing-masing dan boleh memaafkan, kemudian mungkin kamu boleh buat study group. Belajar sama-sama, buat satu grup WhatsApp kah, grup Telegram, atau kamu buat Google Meet untuk kamu mengulang kaji mana-mana pelajaran bersama-sama. Itu untuk huruf B. Seterusnya huruf E. Huruf E merujuk kepada angan-angan. Angan-angan, impian. What you dream of. Apa impian kamu? Apa cita-cita kamu? Apa yang kamu inginkan? Okey, contohnya kamu ingin membanggakan ibu bapa kamu. Bagaimana caranya? Kalau membanggakan ibu bapa ni dia terlampau luas. Membanggakan dari segi apa? Keputusan akademik, pencapaian akademik, ataupun dengan kamu mendapatkan masa depan yang cerah. Ikutlah masing-masing juga. Ada setengah orang dia pentingkan pencapaian akademik, tapi ada setengah ibu bapa dia tidak mementingkan sangat pencapaian akademik anaknya. Yang penting anak dia dapat satu masa depan yang cerah. Maksudnya dapat kerja yang baik, dapat menyarah hidupnya sendiri jika mereka sudah tiada. Okey, jadi angan-angan ini boleh juga kita tafsirkan sebagai cita-cita. Okey, cita-cita kamu. Cikgu bagi contoh. Mesti kamu semua suka Korea kan? Okey, jadi pasti ada di kalangan kamu yang bercita-cita, berimpian mau pergi ke Korea. Why not? Mengapa tidak? Satu masa nanti kamu cakap dengan mama bapak kamu macam ni kan. Mak, mari kita pergi Korea. Besok kita pergi ya. Okey, mama siap-siaplah bawa pakaian apa semua. Besok kita pergi Korea ni. Bapak juga sekali. Mesti diorang terkejut kan. Di situ pun adalah salah satu, itu pun adalah salah satu cara kamu untuk membanggakan ibu bapa kamu. Okey, mungkin ada di kalangan kamu dia mau hadiahkan sesuatu kepada kedua orang tuanya. Terutamanya untuk bapak lah. Sebab bapak dia ni selalu pakai motor, sejak pergi mana-mana pakai motor pergi kerja. Kalau hujan basah, okey. Jadi dia berimpian, berangan-angan satu masa nanti dia mau hadiahkan sebuah kereta untuk bapak dia. So, apa angan-angan anda? Fikir-fikirkan. Okey, yang terakhir huruf T. T merujuk kepada tindakan. Okey, tindakan. Bila kamu sudah ada angan-angan, maka perlu ada tindakan untuk merealisasikan angan-angan yang kamu sudah impi, yang ada dalam pemikiran kamu lah. Okey, tindakannya apa? Bagaimana? Contohnya kamu berangan-angan untuk pergi Korea. Apa yang kamu perlu buat supaya
angan-angan kamu itu menjadi kenyataan. Contohnya macam tadi jugalah, mau belikan mamak bapak kereta, mau mamak bapak kamu senang, mau mamak bapak kamu bangga, apa tindakan kamu? Dari tadi kita sudah cakap mengenai perancangan, plan harian kamu, dan kamu cuba untuk elakkan gangguan-gangguan emosi, kemudian dengan membina semangat positif. Seterusnya adalah merealisasikan angan-angan dengan membuat tindakan. Itulah di sebalik abjad hebat, HEBAT. Okey, cikgu mau kongsikan satu cerita motivasi yang pernah disampaikan oleh Ustaz Badlisha dalam ceramahnya sempena Hari Guru yang bertajuk Guru Bermental Juara. Dia punya tajuk ceramah tu begitu, kamu boleh cari di YouTube, Ustaz Badlisha, Guru Bermental Juara. Okey, cerita motivasinya begini. Pada zaman dahulu kala lah, satu masa dulu, ada seorang pedagang, dia memiliki seekor keldai. Okey, satu hari tu dia tercari-cari, mana sudah keldainya. Dia terdengar bunyi. Lebih kurang begitulah bunyi keldai kan. Cikgu pun tidak tahu bunyi sebenar keldai, tidak pernah bersemuka pun dengan keldai. Okey, dia dengar lagi bunyi tu macam bunyi keldai dia. Dia cari-cari, dia jumpa. Okey, keldai tu termasuk di dalam perigi buta. Tahu kan perigi buta ni? Perigi buta ni perigi yang sudah kosong, yang tiada air sudah. So, jadi dia berfikir, apa yang perlu dia buat? Adakah dia mau ambil keldai itu, bawa naik, tapi bagaimana caranya? Ataupun biarkan sajalah keldai itu mati. Lagipun keldai itu sudah tua, lagipun dia tidak guna sudah keldai itu. Memang dia tidak perlukanlah sebenarnya keldai itu. Jadi bila dia berfikir-fikir, membuat pertimbangan, kemudian dia temukan jawapan, dia mau biarkan keldai itu mati. Jadi dia carilah beberapa orang kampung untuk menimbus perigi buta itu, membiarkan keldai itu ditimbuslah oleh tanah. Okey, datanglah orang untuk menimbus keldai itu dengan tanah. Okey, yang keldai ni pun hairanlah. Mungkin tuan saya mau kasih selamat saya, tapi kenapa dia timbus saya dengan tanah? Lepas tu keldai itu cuba untuk berfikir apa yang perlu dia buat. Dia tidak mau juga mati ditanam hidup-hidupkan di dalam perigi buta. Jadi caranya bagaimana? Dia bila orang timbus dia guna tanah tu dari atas, dia geleng-gelengkan kepala dia supaya tanah itu jatuh ke tepi. Setiap kali dibuat begitu, itulah juga keldai itu buat. Dia akan goyang-goyangkan badan kepala dia. Lepas tu, bila tanah tu jatuh ke tepi, dia naiklah ke atas tanah tu. Okey, sepanjang proses itu berlaku, dia masih berbunyi, begitulah lebih kurang. Okey, lepas tu tiba-tiba keldai itu senyap. Yang tuan dia dan orang yang pergi mau menimbus dia tu pun heran. Oh, mungkin keldai itu sudah mati. Bila diorang tengok ke dalam perigi buta tu, keldai itu sudah naik ke atas. Tinggal sedikit lagi dia mau melangkah keluar dari perigi buta. Okey, apa pengajaran dari cerita itu? Pengajarannya ialah bagaimana seekor keldai menghadapi dugaan, musibah dengan cara yang kreatif. Bila kita berhadapan dengan dugaan, dengan cabaran, dengan halangan, ya kita berhak untuk berasa sedih, berasa kecewa. Tapi sampai bila kita mau dalam keadaan begitu? Dalam keadaan sedih saja, kenapa begini, kita kena lebih kreatif. Fikir secara kreatif bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. Dan yang terakhir daripada cikgu beri kamu 3 soalan. Okey, yang pertama, jika bukan sekarang, bila lagi?
Jika bukan di sini, yaitu di Taman Ria, di mana lagi? Dan jika bukan kamu, siapa lagi? Fikir-fikirkan dan semoga kamu terus cemerlang. Bye.